Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, murid tahun 1, 1 Firdaus, 1 Naim, 1 Ma'wa dan 1 Adnin. Semoga kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat dan selamat hendaknya, insya-Allah. Jadi, selamat pagi semua. Bertemu kita sekali lagi dalam pelajaran hafazan pada pagi ini. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran hafazan kita pada hari ini, jom kita sama-sama baca Ummul Kitab dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. InsyaAllah semoga pelajaran hafazan kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, hari ini kita akan melihat atau belajar mengenai terjemahan surah Al-Ikhlas. Terjemahan surah Al-Ikhlas. Baik, sebelum itu kamu semua boleh buka buku teks muka surat 17. Buku teks hafazan muka surat 17. Ni buku hafazan. Ingat tak buku hafazan ni? Ada tak semua? Okey, buka muka surat 17. Baik, sebelum kita belajar mengenai terjemahan surah Al-Ikhlas, mari kita sama-sama dengar audio surah Al-Ikhlas ini yang dibaca dan kita baca dengan fasih dan bertajwid. Okey. Kita baca sebanyak 3 kali, boleh tak? Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Baik, surah Ikhlas ini mengandungi 4 ayat. Surah Ikhlas mengandungi 4 ayat. Surah Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah. Okey, surah ini Allah turunkan di Mekah. Maksud surah Al-Ikhlas ini ialah keesaan Allah. Keesaan Allah, iaitu Ahad itu bermaksud yang Maha Esa. Ahad itu bermaksud yang Maha Esa. As-Samad yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas itu bermaksud tempat makhluk bergantung kepada Allah,
iaitu tempat kita memohon segala pertolongan itu kepada Allah. Baik, pengajaran yang diceritakan di dalam surah Ikhlas ini antaranya ialah Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung dan yakin dan beriman kepada Allah. Baik, selepas ni kita akan tengok satu persatu ayat yang diberikan terjemahan di dalam surah Al-Ikhlas. Baik, ayat yang pertama ialah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menerangkan bahawa Allah menolak segala bentuk sembahan selain daripada Allah, iaitu kita tidak boleh sembah selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk disembah. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk disembah. Kerana Tuhan kita hanyalah satu. Satu sahaja Tuhan yang ada, iaitu Allah. Kita tidak boleh menyembah matahari ataupun patung atau berhala. Kerana Allah yang mencipta, yang Maha Pencipta, yang Maha Agung dan yang Maha Esa. Seterusnya, ayat yang kedua ialah Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Yang bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat. Ini bermakna Allah itu bersifat sempurna. Allah itu bersifat sempurna, iaitu semua makhluk yang ada di dunia ini perlu, wajib memohon pertolongan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh mensyirikkan Allah dengan memohon pertolongan dengan sesuatu kuasa yang lain. Contohnya kita mohon pertolongan dengan bomoh ke, tak boleh. Okey, kita hanya mohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey. Seterusnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Iaitu Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak ada anak. Dan tidak pula dilahirkan oleh mana-mana ibu bapa. Macam kita ada ibu, kita ada ayah. Ayah kita ada kita, anak dia. Ada abangnya, abang kita, kakak kita, adik kita. Tetapi bagi Allah, Allah itu tidak ada anak. Tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa yang beranakkan Allah. Yang melahirkan Allah. Tidak ada. Allah itu Maha Esa, yang bersifat tunggal. Hanya satu sahaja Allah itu. Seterusnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
yang bermaksud dan tiada sesiapa pun yang setara dengannya. Dan tiada sesiapa pun yang setara dengannya. Dengannya tu siapa? Dengan Allah. Iaitu tidak ada apa-apa kuasa, apa-apa atau sesuatu yang boleh setanding dengan kuasa Allah. Tidak ada sesuatu kuasa yang boleh menandingi kuasa Allah. Hanya Allah yang maha berkuasa dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menyamai kuasa Allah. Baik. Sekali lagi kita lihat terjemahan surah Ikhlas ini. Okey, kamu boleh rujuk di dalam buku teks di dalam muka surat 17. Baik. Seterusnya, cikgu harap kamu semua dapat faham dan mengamalkan surah Ikhlas ini bukan sahaja di dalam solat. Kita boleh mengamalkan surah Ikhlas ini dalam solat, di dalam kehidupan kita seharian, sebelum tidur, pada waktu-waktu yang lapang. Okey? Kita boleh mengamalkan surah Ikhlas ini pada bila-bila masa sahaja. Baik, sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita, cikgu harap kamu dapat menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan di dalam link yang cikgu sediakan nanti dan hantar. Baik, kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Stay safe and stay healthy. Okay, bye.